Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan pendidikan Islam. Kali ini saya nak sebutkan pasal berkenaan pendidikan Rabbani. Pendidikan Rabbani ini seperti kita telah bincang yang lepas adalah maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas dia macam tu seperti dalam rajah yang di belakang ini. Quran dan hadis itu menjadi asas dia, sebab itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Quran dan hadis juga menjadi motivasi, kan, bukan sekadar asas tapi menjadi motivasi yang motivate kita, pelajar-pelajar kita untuk maju ke hadapan. Dan akhirnya mereka menguasai berbagai ilmu sains, muamalat, di samping ilmu trust Islam itu, dan ini akan menjadi pendorong kepada mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bukan untuk menjadi bongkak. Kan, orang telah hebat dalam sains ke ataupun dalam ekonomi ke, bukan untuk jadi bongkak, tapi itu mendorong mereka supaya mereka mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, kepada Allah, kan. Mari kita lihat seorang yang terkenal pada kurun ke-11 Masihi, dia lahir pada tahun 980 Masihi di Bukhara. Namanya Ibnu Sina, kan. Di Eropah dikenali dengan Avicenna, kan. Dia telah hafal Quran ketika berumur 10 tahun. Seluruh Quran dihafal ketika usia 10 tahun. Dan ketika remajanya dia sangat suka dengan ilmu fiqh mazhab Hanafi. Ia juga gemar dengan matematik dan mendalaminya dari seorang peniaga India, Mahmud Masahi nama dia. Di samping itu dia mempelajari ilmu falsafah, kemudian minatnya berubah kepada perubatan. Ia mempelajari hingga larut malam dan dia telah menjadi doktor bertauliah pada usia 18 tahun, kan. Dahsyat, 18 tahun dia jadi doktor bertauliah ni, kan. Dan ketika belajar, setiap kali dia menghadapi masalah untuk memahami pelajaran, dia segera ambil wuduk dan pergi ke masjid dekat rumah dia tu, dia solat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun telah menjadi doktor dan yang bertauliah ni, dia terus belajar dan menambah ilmunya. Dan dia wafat pada tahun 1037 Masehi, kan. Ketika itu usianya baru 56 tahun, kan. Di akhir-akhir kehidupannya itu, dia sentiasa membaca Quran dan khatam setiap 3 hari, kan. Saya ni nak khatam 3 hari almost impossible lah. Tapi kalau 20 hari itu bolehlah, kan, di gagah-gagah bolehlah. Tapi dia 3 hari, kan, dah khatam satu Quran. Macam itulah dianya, kan. Dan semasa hayatnya, Ibnu Sina telah menulis 450 buku berkenaan dengan falsafah, fiqh, penerangan ayat Quran dari segi sains dan perubatan, kan. Tetapi bukunya yang paling terkenal ialah yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa ialah Kitab Penyembuhan dan buku Konun Kedoktoran. Pasal itu dia lebih terkenal kepada ilmu perubatan lah. Doktor-doktor di Eropah memang kenal lah Avicenna ni, kan. Tapi tu tengok, dia hafal Quran kecil lagi. Lepas tu masa dia belajar sentiasa sembahyang sunat, minta tolong Allah, kan. Dan ketika jadi doktor tu, walaupun dia sibuk dengan doktor, kerja sebagai doktor, tulis buku lagi banyak sampai 450 buku, tapi dia baca Quran khatam 3 hari sekali, kan. Itu dia, kan. Jadi tadi sebutkan Quran dan hadis itu sebagai asasnya, ya. Jadi satu hari Umar bin Khattab pergi baca satu kitab yang dibagi oleh orang Yahudi, kan. Dan dia beritahu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku dapat sebuah buku ni yang bagus dari seorang ahli kitab." Lalu Rasulullah bersabda, "Adakah keraguan wahai anak Al-Khattab? Sungguhnya aku telah membawa syariat ini dengan terang benderang. Seandainya Musa hidup, maka dia tidak akan memilih pilihan lain melainkan mengikuti aku." Hadis riwayat Imam Ahmad, menunjukkan betapa pentingnya Quran itu sebagai asas, kan. Tak boleh campur-campur dengan yang lain, kan. Kita boleh baca buku yang lain untuk memperkaya, kan, selepas asas yang Quran tu mantap lah, kan. Dan juga Quran hadis ni sebagai sebagai motivasi, ya. Dalam Quran ada diceritakan pasal Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, kan. Kita tahu, kan, Nabi Yusuf ni dikhianati oleh adik-beradik dia, kan. Akhirnya dia tercampak sebagai hamba ke Mesir, dan tiba-tiba Allah telah mentakdirkan dia walaupun dia jadi hamba, akhirnya dia menjadi macam menteri kanan yang menguruskan hal ehwal agriculture dan kewangan, khazanah
khazanah negeri Mesir kan. Dan dan kita tahu kan, selepas dia dikhianati oleh adik-beradik dia dan dia telah hilang daripada keluarga mereka tu, bapa dia Nabi Yaqub sentiasa menangis, menangis sama sedih, akhirnya buta kan, buta mata Nabi Yaqub kan. Kemudian apabila keluarga dia datang ke Mesir pasal tak cukup makanan tempat dia, masa itu musim kemarau, dia bagi makanan-makanan. Akhirnya mereka dapat tahu dia itulah Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ambil baju dia yang masih dipakai waktu dia kecil tu, yang masih lagi peluh-peluh dia, bagi ke abang dia tu, pergi sapukan ke muka Nabi Yaqub lah. Dan bila sapukan baju tu, Nabi Yaqub pun boleh melihat semula lah, melihat semula. Jadi cerita Nabi Yusuf ni telah menjadi motivasi kepada seorang pakar lah, seorang pakar yang terkenal, nama dia ni Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Said lah kan. Dia ni seorang penyelidik terkenal dalam farmasi, pharmaceutical, dia terkenal lah. Jadi dia pun menyelidiki sakit mata dan juga air peluh kan, sebab Nabi Yusuf kan bagi baju dia tu sapu ke muka Nabi Yaqub dapat melihat balik kan. Jadi dia cuba mengkaji asal sakit, apa hubungan sakit mata dengan peluh kan. Akhirnya dia dapat cipta satu ubat katarak daripada peluh kan. Base pada bahan-bahan daripada peluh tu, dia buat satu ubat yang boleh mengubati katarak lah. Dan ubat tu telah mendapat dua paten antara bangsa lah, dan dia kaya raya lah sebab paten dia tu kan, banyak syarikat farmaceutical yang mengambil yang telah membuat ubat daripada paten itu kan. Jadi inilah dia cerita dalam Quran tu mendorong menjadi motivasi kepada kita lah kan. Jadi dalam Quran ada satu lagi ayat Quran yang biasa kita baca ni dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil lil albab kan. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sila bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, itu ulil albab ya. Jadi dalam Quran disuruhkan ada memperhatikan ibsir ya. Ibsir, observe kan, observe lah alam ni supaya kita mendapat petunjuk lah kan. Jadi begitulah orang-orang dulu kan, mereka belajar belajar daripada Quran dan telah memotivasi mereka dengan cita-cita dalam Quran tadilah. Jadi dalam Quran Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjah. Al-Maidah ayat 11 lah. Dan juga ini keistimewaan orang berilmu lah kan. Orang yang berilmu, dia membaca Quran, baca Quran, mempelajari apa-apa yang dalam Quran tu, menyelidik, di-observe lagi, dan mendapat keistimewaan lah, berapa darjah. Dan juga orang yang belajar ini, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia kan. Jadi betul ya, ada keistimewaan pada orang yang berilmu ni kan. Orang berilmu daripada tadi yang ada Quran, dia dapat motivate dirinya daripada Quran, dia belajar, dia observe, dia cuba menyampaikan pada orang lain, dia ada keistimewaan ya. Sampaikan semut dan ikan paus pun mendoakan mereka kan. Dan ilmu sains ni mendorong orang ni menjadi orang yang mengabdi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Biruni misalnya ya, dia ni amat terkenal pada kurun ke-11 Masehi. Dia dilahirkan pada tahun 973 dan wafat pada tahun 1050 ya. Dan dia banyak melakukan penyelidikan yang terkenal dalam bidang fizik, matematik, astronomi dan geografi ya. Dan juga dilihat sebagai bapa geometrik atau ukur tanah ya. Dan dia telah menulis 146 buku dan 95 daripadanya adalah berkenaan dengan matematik, astronomi, geografi. Dan dia telah menciptakan kaedah mengira jejari bumi, jarak bumi ke matahari, menentukan arah dan waktu salat. Semua kaedah yang diciptakannya itu ternyata tepat dan amat sedikit berbeza dengan kaedah-kaedah moden sekarang inilah. Sebuah lagi buku yang terkenal ialah kitab Al-Saidala fi Al-Tib ya, buku farmakologi dan perubatan ya. Al-Burni mengatakan
kan? Penglihatan menghubungkan apa yang kita lihat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaannya, dan penciptaan alam tersebut kita dapat menyimpulkan keesaan dan keagungan Allah, kan? Itulah dia manifestasinya lah, kan? Ilmu yang dia ada tu telah merapatkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan sekalian alam lah, ya. Dan juga, ya, dalam apa tadi, dalam surah Al-Imran tu, kan, alladzina yakfuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ya. Orang-orang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka inilah, ya. Jadi itulah dia, kan. Jadi apa yang apa tu menjadi orang diperhati, diobserve, dan dia kagum, kan, dengan penciptaan Allah SWT. Ini terjadi bukan saja kepada orang-orang Islam, ya. Orang bukan Islam pun dia bila ini, misalnya Profesor Tajaten Tahasen, ini orang Thailand lah. Dia ni seorang profesor farmasi, kan, di Universiti Chiang Mai, Thailand lah, kan. Dan dia ni membaca makalah yang ditulis oleh Profesor Case Moore dari Amerika, Kanada tak silap saya, kan. Case Moore ni adalah ahli embryologi yang terkenal dari Kanada, kan, dan dia telah merujuk kepada surah An-Nisa 56 lah, yang menyatakan orang kat neraka tu dia terbakar pedih. Lepas tu bila dia pedih kena terbakar tu lah, bagi kulit yang baru lagi. Dan terbakar pedih, bagi kulit yang baru lagi, kan. Jadi Kismur sebagai pakar ni, dia tahu kulit kita ni ada 3 lapis, kan. Kalau yang pertama tu terbakar rasa sakit. Tapi bila sampai terbakar kawasan yang ada urat saraf tu, terbakar urat saraf, dah hilang rasa sakit dah, tak rasa sakit dah, kan. Jadi dia tahu bila terbakar tu mula-mula sakit, lepas tu hilang, tak ada rasa sakit dah. Tapi dalam Quran disebutkan tiap kali habis tu Allah bagi kulit yang baru lagi, sakitlah, kan. Jadi habis tu apa yang baru lagi, kan. Jadi apabila membaca tulisan Case Moore ni, Profesor Tajaten Kaisan ni, terus dia yakinlah dalam Quran ni apa macam ni, dan dia pun telah masuk Islam lah, kan. Dia menyatakan penerimaannya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Profesor Case Moore tadi, kan, dia tulis artikel tadi, dia ni asalnya orang Kanada lah, orang Kanada ni, kan, dan dia ni memang hebat lah. Dia ni memang penaja pertubuhan American Association of Clinical Anatomists, ya, dan menjadi presiden pertubuhan itu daripada tahun 89 hingga tahun 91 lah, dan kepakarannya memang luar biasa lah, kan. Jadi satu hari itu dia pergi ke satu conference lah di Saudi Arabia, kan, di Jeddah, di University King Abdul Aziz, kan, di Jeddah. Jadi seorang selepas dia bagi saran tu, ada beberapa orang pelajar bertanyakan kepada dia pasal berkenaan dengan janin, kan. Dia pasal pakar embryologi, kan. Pasal janin dalam Quran sebutkan stages janin dalam kandungan, kan. Dia pun terkejut macam mana boleh ada benda ni dengan detail diceritakan pada tahun 700 dulu, kan, Tuan Masihi dulu, kan. Dan ini menyebabkan dia telah telah menerima keesaan Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan. Kemudian Profesor James Frankel ni sekarang ni profesor dekat Hawaii lah, kan. Dia dilahirkan kat New York tahun 1969 lah. Jadi daripada orang Yahudi, kan, keluarga Yahudi. Tapi tak macam mana dia ni, walaupun dah dididik dengan cara Yahudi ni, dia jadi komunis pula ni, kan. Dan ketika dia belajar kat universiti, dia pernah ke England buat internship kat sana lah. Kemudian kat sana tu orang cuba diajak kepada Kristian pasal dia ni komunis, kan. Tapi dia enggan. Dan dia cuba juga mempelajari banyak Hindu lah, Buddhis lah, falsafah barat dan timur, dia belajar semua ni, kan. Jadi satu hari tu dia kat New York ni, balik ni, dia ada satu orang negro tu kata, kamu ni orang putih, kamu ni syaitan, kan. Kenapa kamu kata aku syaitan, kan. Dalam Quran ada. Dalam Quran kata orang kulit putih ni syaitan. Mana kamu ada dalam Quran? Orang tu pun bagi tahu dalam surah Kahfi. Dia pun balik rumah, rupanya dia ada Quran.
kawan dia sekolah dulu, orang Pakistan bagi dia Quran, dia pun buka surah Kahfi. Tak ada pun kata orang putih ni syaitan kan. Dia pun, tapi bila dia baca tu, dia tersentuh hati dia kan. Walaupun tak ada sebut orang putih ni syaitan, surah Kahfi kan, biasa kita baca surah Kahfi kan. Dia tersentuh hati dia kan, tersentuh hati dia, dan dia terus membaca, banyaklah terus baca Quran. Sekali tu adalah reunion lah dengan kawan-kawan dia kan. Kawan-kawannya pun tanya dia, macam mana kamu sekarang? Dia tahu dia ni, orang kawan-kawan tahu dia ni komunis kan. Sekarang ni aku percaya dengan Quran ni, aku percaya pada Nabi Muhammad. Kamu dah Islam ke? Dia kata dia tak tahu kan. Dia pun kata, kalau macam tu kamu dah Islam lah kan, kalau kamu dah tahu semua ni. Sebenarnya itulah dia telah mempelajari macam mana beribadah, dan akhirnya dia Islam lah kan. Jadi macam itulah kan, dengan dia membaca Quran tu, dia tengok banyak ada petunjuk-petunjuk tu, mereka telah menjadi Islam lah. Itulah yang kita naklah dalam pendidikan ni, supaya orang berfikir dan akhirnya menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.